Okey, soalan yang pertama berkenaan dengan limit kan. Okey, limit. Jadi kalau kita jumpa soalan ni, bila jumpa je soalan limit, langkah yang pertama kita akan ganti nilai je. Macam ni kan. Kita ada limit x approaches -1. Jadi kita ganti je nilai, tengok. Kalau kita dapat nombor, maka itulah jawapan dia. Okey, macam contohnya. Okey, kalau kita tengok contoh ni. Okey, kita tengok contoh ni. Maknanya kita akan ganti je nilai. Ganti je. So kita akan dapat 16 darab dengan nilai Q1 kuasa 2. Satulah. Tolak 3 bahagi dengan 4 darab nilai Q1. So 4 tambah 5. Okey, jadi kalau kita ganti, kita akan dapat jawapan dia 13/9. Betul? Kan? Jadi bila kita ganti, dapat nombor, maka itulah jawapan dia. Okay? Maknanya terus dalam macam ni kita akan buat ini ganti nilai. Bila ganti nilai, pastikan penulisan limit ni tak ada. Tak payah tulis. Bila ganti je nilai limit, maka kita akan hilangkan limit. Kita tunjukkan gantian nombor je. Okay? Kemudian tak payah dikira sangat nanti 1 kuasa 2, tak payah. Sebab kita boleh nilaikan terus 1 dan kita kira dapat 13/9. So ini adalah 2 markah. Jadi jangan ambil masa lama sangat. Kalau 2 markah tu maksudnya biasanya 2 step je kita dapatkan jawapan. Okey, untuk yang B ni pula, untuk soalan B, ini limit x approaches negative infinity. Okey, kemudian kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kita nampak square root. Bila square root ni dia ada cara dia. Kita kena ingat bila square root dia ada, katakan kita jumpa square root of x squared, macam ni lah nanti. Ada unsur-unsur square root of x squared. Yang ini kita kena ingat dia ada 2 jawapan nanti bila kita buat square root, sama ada positif ataupun negatif. Jadi 2 jawapan. So nanti dalam pengiraan nanti ni kat sini, pastikan kita kena tunjuk yang ni. Kita buat pilihan sama ada ambil atas atau bawah, bergantung kepada limit. Kalau soalan tu bincang limit x approaches positive infinity, ambil atas. Kalau kita bincang x approaches negative infinity, ambil yang bawah. Okey. Jadi pengiraan yang ni mesti ada. Mesti ada. Jadi sekarang ni untuk soalan ni, step yang pertama kita akan factorize. Okey, kita factorize yang atas ni biar dulu. Kita settlekan dulu yang square root ni. Kita tunjukkan supaya ada unsur square root of x squared. Sebab nanti kita akan buat pilihan sama ada kita ambil positif ataupun negatif. Kita factorize. So kita dapat 3 tambah 4 per x kuasa 2. Kita akan buat untuk yang dalam square root je. Yang lain tu kita biar dulu. Yang dalam square root je. Dalam square root kita keluarkan x kuasa 2. Okey. Kemudian nanti kita akan nampak untuk square root of x squared ni. Yang ni yang kita kena buat pilihan ni. Yang ni. Okay. Jadi kita akan buat pilihan. Bila kita bincang negatif, maka pilihlah yang kedua. Jadi kita akan pilih negatif x. Jadi kita akan tulis limit x approaches negative infinity. Saya akan pilih balik. Kita tunjukkan yang dekat sini kita pilih negatif x. Kita kat sini kita akan pilih negatif x. Tapi yang selebihnya kekal dalam square root. Okey, tolak 5. Dia ibarat dia macam ni lah. Kalau saya ada katakan square root of 12 lah contoh 12. Sebenarnya saya boleh pecah kepada 2 nombor. 4 darab 3. Okay. Kita akan pecah pada 2 nombor, di mana salah satu nombor tu kita boleh buat square root. Macam ni kan. Kalau ikut kat sini, kita boleh buat square root untuk 4. Jadi square root of 4 tu kita akan dapat 2. Tetapi yang lain ni, yang nombor 3 ni, dia kena kekal berada dalam square root.
Itu yang kita boleh tukar. Square root of 12 ni kita boleh tukar kepada 2 punca 3. Proses dia sama macam ni lah. Sama. Jadi tak semua kita boleh buat square root. Kita hanya boleh buat square root untuk x squared je. So kita akan dapat yang ni negative x. Yang ni je berbeza. Kalau soalan ni tukar, ketika limit x approaches positif, maka square root ni kita akan pilih positive x. Itu yang kita kena tekankan. Ini kaedah ni. Kaedah kita buat pilihan. Yang lain-lain ni kita jangan hilangkan. Masih kekal tak berubah. Sama konsep ni lah. Dengan hilangkan 3 ni, dia akan berada 3 tapi ada dalam square root. Boleh faham ni? Hello? Faham tak ni? Faham Okey, macam tu. Jadi untuk square root of x squared ni, inilah caranya. Biasa dalam exam selalu keluar dalam soalan ni. Okay. Kemudian step yang berikutnya, untuk soalan limit x approaches positif ataupun negative infinity, kita akan bahagi dengan kuasa yang paling tinggi, atas dan bawah. Okay. Jadi sekarang ni, setiap ni kita akan bahagi dengan x. So kita akan ambil x bahagi dengan x, tolak 7 bahagi dengan x, semua bahagi dengan x. Semua bahagi dengan x. Okey, untuk yang case yang tadi, kita bahagi dengan x untuk yang kat luar je. Yang dekat dalam ni kita tak payah ubah. Kekalkan. Okey, yang dalam square ni dikekalkan. Tapi 5 ni kena buat per dengan x. Jadi jangan bahagi dengan x kuasa 2. Sebab x kuasa 2 ni berada dalam square root. Okay. X kuasa 2 ni berada dalam square root. Jadi jangan bahagi dengan setiap sebutan ni dengan x kuasa 2. Sebab walaupun nampak x kuasa 2, tapi bila kita keluarkan, dia sama dengan nilai x. Jadi semua sebutan bahagi dengan x. Okay. Benda ni kalau kita permudahkan ni, limit x approaches negative infinity. Nampak ni, atas 1 tolak 7 per x dan per dengan per. Yang ni akan dapat negative of square root 3 plus 4 over x squared. Ni nampak ni? Okey tak? Dapat ada ulang lah. Okey. Okey, lepas tu nanti kita gantilah. Bila kita ganti infinity, setiap per infinity, ni kalau ganti infinity, ini akan dapat kosong. Ini akan dapat kosong. Setiap per infinity, ini pun kosong. Okay. Jadi jawapan akhir dia adalah, ini saya sambung atas. Jawapan akhir dia adalah 1 tolak kosong. So 1 tolak kosong bahagi dengan negatif punca 3. Yang lain-lain tu kosong. Jadi jawapan dia adalah negatif 1 per set 3. Untuk kat sini sama juga kalau kita jumpa soalan ni, soalan limit je, step yang pertama kamu kena ganti nilai je. Kamu ganti nilai. Bila kita masukkan nilai limit ni, x approaches 2, so kita akan dapat 0 over 0. Okay. Bila macam ni baru kita fikirkan kaedah yang sesuai. Okay. So jangan jawab kosong, jangan jawab 1. Kita kena buat pilihan sama ada factorize ataupun multiply by conjugate. Biasanya kalau nampak dia square root ni, kita akan gunakan kaedah yang kedua. Okay. Jadi kita akan buat limit x approaches 2. Okay, kalau yang ni kita terpaksa gunakan conjugate. Conjugate ni dia bukan bergantung kepada yang di bawah ni, denominator ni. Okay. Kita akan tengok mana yang ada square root. So yang di atas ni akan jadi 3x minus 2. Bila conjugate je kita akan ambil lawan je punya tanda dia. 3x minus 2 plus 2. Okay. Pastikan atas dan bawah kena sama lah, sebab kita bukan nak ubah soalan ni, kita nak ubah bentuk soalan. Okey, kemudian bila kita selesaikan ni, bila conjugate, maksud dia atas tu kita kena expand, tapi gunakan kaedah conjugate lah. Jadi kalau kita tengok A minus B
multiply by A plus B. Tak payah expand. Terus ambil je first term squared, subtract to second term squared. Kita guna yang tu je. Jadi tak payah expand detail sangat. Kita ambil je yang pertama tu kuasa 2, maka hilanglah square root. Hilanglah square root, kita akan dapat 3x tolak 2. Kemudian yang tengah ni mesti tolak. Dia tak akan jadi tambah. Mesti tolak second term square. Dapat dah. Okey, untuk yang di bawah ni, kita tak payah expand. 2 minus x multiply by square root of 3x minus 2 plus 2. Biasa di bawah ni kita tak payah expand. Okey, kemudian tujuan kita buat conjugate ni, tujuan dia supaya kita boleh cancel atas dan bawah nanti. Okey, kita tengok, cuba kita simplify dulu. Limit x equals to 3x. Asalnya kita akan nampak ni dia 3x minus 6. Maksudnya saya boleh tukar kepada 3x minus 2. Okay, jadi untuk yang di atas ni kita boleh tukar kepada 3x minus 2. Okay, nanti kamu mesti nampak, mesti atas dan bawah ni kita nampak boleh cancel. Okay, jadi kita boleh cancel ni. Ni sebenarnya sama ni, cuma dia berbeza dari segi tanda je. Kalau x ni positif, dia negatif. Kalau negatif, dia positif. Maknanya saya boleh cancel, tapi pastikan kena letak negatif 1. Okay, sebab dia tak sama ni. Dia bentuk dia sama, tapi dia berbeza dari segi campur tolak je. Okey, kemudian kita simplify ni. So saya teruskan. Limit x equals to, yang di atas akan dapat negatif 3 over square root of 3x minus 2 plus. Okey, bila kita dah cancel atas bawah ni, akhir sekali kita cuba ganti kali yang kedua. Patutnya bila gantian kali kedua ni mesti dapat jawapan lah. So kita akan dapat jawapan negatif 3 over, ini berapa ni? 6 tolak 2, 4 4 ya? Betul tak? Yes. Betul, negatif 3 per 4. Betul. Ya, so macam tu lah. Okey, jadi macam tu lah kaedah dia. Jadi step yang pertama, tak kisah apa jenis soalan, limit, kita ganti je nilai. Tengok, kalau kosong berkosong baru kita fikirkan sama ada factorize ataupun multiply by conjugate. Jadi kita tengok kalau ada je unsur-unsur square root, multiply by conjugate. Okay. Kemudian step yang seterusnya, pastikan bila kita ada conjugate, bila expand tak perlu detail sangat. Jangan buang masa detail sangat kita expand. Kita gunakan konsep ni, A squared minus B squared. Kemudian yang tu je. Untuk yang di atas, yang di bawah tak payah. Kemudian bila kita proses, step akhir sekali, pastikan atas dan bawah ni kita boleh cancel. Boleh cancel. Okay. Selagi tak boleh cancel, kita kalau ganti nilai mesti dapat kosong juga. Jadi mesti ada cancel atas bawah. Mana bila sebut je ada arahan tambahan tu by using first principle, maka kita jangan differentiate terus, sebab dia ada arahan tambahan using first principle. Ni nampak je first principle ni, maksud dia kita mesti guna limit h approaches 0. Mesti guna formula ni. Ni dalam exam dia beri ni formula ni. Over here. Itu formula dah. Okay, jadi kita akan salin balik soalan ni. Function fx equals to 3x squared minus 2x plus 1. Okay. Kemudian dalam formula ni kita nampak kita perlu gantikan x plus h ni. Jadi saya kena ada tambahan ni. So setiap tempat x sudah berubah, kita akan ambil x plus h squared minus 2 multiply by x plus h plus 1. Okay, maksud dia setiap tempat x ni
kena gantikan dengan X tambah H. Ini pun sama. Okay. So dia dah berubah ni. Okay. Nanti dah mau expand lah. Bila kita expand, okay, kalau kita expand ni saya ringkaskan ni. Depan akhir dia nanti 3x squared plus 6hx. Ada banyak ni. Plus 3h squared. Ini hasil daripada yang ni. Ini kalau kita expand, ini kalau kita expand dapat ni. Okey. Kemudian yang seterusnya saya akan darabkan dengan ni pula. So negative 2x minus 2h plus 1. Okey. Ini jangan ingat perut ni. Sambungan dia, sambungan. Okey, kemudian baru kita gunakan formula tadi. F prime x equal to limit h approaches 0. Jadi kalau kita nak mudah, saya gunakan formula yang ni. Yang h ni saya asingkan. Ini supaya kita mudah sikit nak buat penyeraan. Formulanya macam ni. Dia sebenarnya asalnya dari kan saya buat formula. Ini formula yang asal. Ini per dengan h. Kalau kita nak mudah buat penyeraan, 1 over h ni saya asingkan. Itu yang kadang-kadang kita jumpa formula macam ni. Kadang-kadang jumpa yang formula yang awal tadi. Maksud yang sama. Okey, so kita gantikan balik yang tadi. Yang banyak-banyak tadi. So kita ada 3x squared plus 6hx plus 3h squared. Ni yang kita buat tadi. Kemudian subtract, kita ada lagi sambungan dia, negative 2x minus 2h plus 1. Ini untuk yang pertama. Kemudian subtract tu, kita gantikan pula untuk fx yang asal. Yang asal kita adalah jangan lupa in bracket 3x squared minus 2x plus 1. Okay. So kita cukup. Okay, kemudian tengok mungkin ada yang kita boleh cancel. Okay, yang ni kita boleh subtract habis. Yang ini negative 2 plus 2 habis. 1 minus 1 pun ada 2. Okay. Jadi kita tengok apa yang tinggal. So limit h approaches 0, 1 over h. So yang tinggal yang ni lah. Yang ni dengan yang ni. Setiap sebutan ni saya tengok ada h. Jadi saya boleh keluarkan h. 6x tambah 3h tolak 2. Okey, yang ni pun sama juga. Kita kena pastikan step yang terakhir mesti kita boleh cancel h ni. Okay. Bila kita dah cancel, ni saya tuliskan detail ya. Yang tinggal adalah 6x tambah 3h tolak 2. Ni yang tinggal. Maka bila kita dah siap, baru kita masukkan nilai h tu. Yang ni je. Maksudnya gantian h approaches 0 ni, kita ganti untuk ni je. Yang lain-lain ni tak berubah. Jadi bila kita ganti ni kosong ni, maka jawapan dia adalah 6x tolak 2. Okey, boleh? Faham ni? Okey. So dari segi markah, kamu kalau tulis je formula ni tak ada markah ni. Tulis formula ni tak ada markah. Kamu ganti dalam formula, gantikan. Okey. Gantikan ke dalam formula ni K1. Dan kamu permudahkan K1 dan kamu cancel H atas bawah ni. Yang tinggal yang ni. Dan jawapan dia adalah K1. Okay. Maknanya tulis formula tak ada markah. Gantian dalam formula baru ada markah. Okay. Kemudian kamu proses, setiap step tu ada markah. Okay. Ini 4 markah. Find the first derivative. Okay, untuk yang ni maksudnya kita akan differentiate terus. Sebab dia bukan sebut by using first principle.
Soalan dia find the first derivative. Itu maksud dia dy dx selalu. Okay. Maka yang ni mudah. Okay, saya salin dulu soalan B ni. Okay, soalan B, y equal to ln x squared exponent x squared minus 5x plus 1. Okay, untuk yang ni, bila kita jumpa soalan tu ada ln. Bila jumpa soalan tu ada ln, maka selonnya kita jangan differentiate terus. Selonnya kita akan gunakan property dulu. Sebab log ni dia ada property. Yang pertama kita tengok ni, ada dua ni sebenarnya. Ada dua sebutan. Bila ada dua sebutan, kita pisahkan dia, maka kita akan dapat ln x squared. Bila darab, dia akan jadi tambah. Okay, ni maksud dia stepnya ni saya tak differentiate lagi ni. Kita hanya gunakan property tu. Kemudian kita nampak ada kuasa, kita boleh turunkan. Okey, kemudian kita ada peraturan juga. Ni kamu ingat balik. Okey, yang pertama, kalau kita jumpa ln sebelah dia e, kuasa x, maka ln dengan e ni akan hilang. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita jumpa eksponen dulu. Kalau jumpa eksponen dulu, dia mesti syarat dia ln, kuasa ln. Kita akan dapat x. Jadi peraturan ni dia ada syarat. Antara eksponen dengan ln ni jangan ada nombor. Jangan ada nombor. Kalau katakan ada 3 nombor ni, 3 ln x. So 3 ni kena bawa naik ke atas dulu. Kena bawa naik ke atas dulu, dia akan jadi x kuasa 3. Baru kita boleh cancel eksponen kuasa ln. Okay. Jadi kalau untuk kat sini, maka kita gunakan yang pertama ni, ln e habis. Jadi kita boleh ambil atas je. Ni akan jadi atas je, x squared minus 5x plus 1. Okay. Bila kita dah siap ni, barulah kita jawab soalan first derivative dy dx. Barulah kita differentiate. Ni differentiate ln dapat 1 over x. Dan terus 2x minus 5. Okay. Jadi itulah kita punya jawapan. Okay. Kalau dari segi markah dia ni berapa markah? 4 markah. Kita gunakan properties of log. So ni K1, properties of log K1. Kemudian kita guna lagi properties of log yang kedua. Maksudnya kalau ada kuasa turunkan. Kalau ada ln dengan e, maka hilang ln dan e. Itu K1. Okay. Kemudian kita differentiate. So dapat K1 K1. Okey, faham? Okey. Jadi ingat, bila kita nak differentiate, kita jangan differentiate terus kalau soalan tu ada guna log. Sebab kita boleh proses sebenarnya. Proses dulu supaya mudah. Bila dah sampai ke sini, baru kita senang untuk differentiate. Kalau kita differentiate terus, nanti dia akan melibatkan product rule. Dia akan jadi kompleks sikit. Okay. Yang tu sebenarnya boleh, tapi digalakkan guna yang ni. Maknanya kita dah tak differentiate, kita guna property. Kita tengok soalan, determine all the local maximum. Okay, local maximum ni, local ni kita boleh abaikan perkataan dia. Yang penting disebut perkataan maximum minimum. Maximum. Jadi kamu kena ingat, saya dah tekankan, kalau sebut je maximum minimum, maximum minimum. Jadi pastikan mesti kita buat 2 step ni. Okay, sebut je maximum minimum, mesti buat 2 step ni. Yang pertama kita mesti dapatkan x tu di mana ni, maximum minimum ni di mana. Dengan cara kita akan differentiate. Ini kita tengok salah guna f kan. So kita akan differentiate kali yang pertama samakan dengan kosong. Tengok apa nilai yang kita dapat. Ataupun kita ambil first derivative undefined. So berapa nilai? Okay. Kalau soalan tu bila kita differentiate dapat polinomial,
maka guna syarat pertama je. Syarat pertama je. Kalau soalan tu bila kita differentiate dapat fraction, maka kena buat 1 dan 2. Okey. Jadi kamu tengok bentuk bila kita differentiate tu dapat apa. Okay. Kemudian bila kita dapat nilai X, step yang kedua kita kena test lah, test. Okay, untuk test ni kita ada dua pilihan, sama ada nak gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Okay, ini bergantung kepada soalan lah. Kalau soalan katakan umum je, maka kamu boleh buat pilihan. Tapi kalau untuk soalan ni by using the first derivative test, so dah tak ada pilihan ni, mesti ikut first derivative. Okay. Okay, kita tengok balik soalan ni. Okay, jadi kita akan differentiate. Kita differentiate dulu. Fn sama dengan 1/3 X kuasa 3 tambah 1/2 X kuasa 2 tolak 2X. Okay, ini kita salin soalan. Kemudian saya akan differentiate. So kita akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 2X tolak 2. Betul tak? X kuasa 2. Okey, ni tu. Jadi bila kita differentiate, ni tak okey. Bila kita differentiate dapat bentuk polinomial, kan? Maknanya kita hanya gunakan syarat pertama je. Macam ni kan? Nak dapatkan X guna syarat pertama je. Kalau katakan differentiate dapat fraction, gunakan 1 dan 2. Okey, ingat tengok balik nota yang saya ajar tu. Kita kuliah tu. Kemudian jadi step yang pertama saya akan buat first derivative sama dengan kosong. Okey, ini nanti kamu guna calculator. Kita akan dapat dua nilai, negatif 2. Kemudian X sama dengan 1. Okey, maknanya maksimum minimum tu akan berlaku sama ada pada negatif 2 ataupun 1. Jadi kita tak boleh tentukan sekarang ni. Masih teruskan dengan step yang kedua. Ikut arahan soalan by using first derivative test. Okay. Bila gunakan first derivative test, saya kena ada dia punya sempadan. Lepas tu kita perlu ada function untuk first derivative yang tadi. Okay. Kemudian kita buatlah table. Maknanya kita perlukan dua ni baru boleh buat table. Buatlah table. Okey, yang ni pastikan ikut susunan ni. Mulakan daripada nombor yang kecil. Okey, jadi kita akan ambil yang pertama X, yang kedua first derivative. Okey, kemudian kita pilih satu nombor. Pilih satu nombor yang terlibat dalam interval. Okey, kemudian ganti. Tapi nombor ni sudah tak di bawah. Dah terlebih semangat. Ya, tapi nombor ni letak bawah. Kemudian ambil nombor ni, ganti dalam first derivative. Kita nak tengok campur ke tolak. Kita bukan nak tengok nilai dia. Campur ke tolak. So yang pertama agak-agak campur ke tolak. Negatif 3. Campur ke tolak? Boleh kan? Yes. Kalau ganti 0? Negatif. Yes. Kalau ganti 2? Macam positif. Yes. Jadi yang nilai yang positif negatif ni, ini kita pasal gradient. Jadi kamu ingat balik gradient positif macam mana? Yes. Yes, betul. Okay. Kita perlukan ni, bila kita sambung baru kita nampak, oh rupanya ini adalah maksimum. Ini kalau saya sambung ni, kena sambung ni, baru kita nampak minimum. Okay. Minimum pada sempadan, bukan maksimum minimum pada yang nombor yang kita pilih ni. Ada sempadan. Okey, kemudian soalan apa dia? Okey, kita cari maximum point. Jadi untuk jawapan terakhir kamu patah balik kepada function yang asal ni. Maksudnya ada 1/3 X kuasa 3. Saya patah balik kepada sini sebab kita nak cari nilai Y itu berapa. Jadi saya ambil nilai X yang pertama. Ini kamu gantilah ni. Dengan calculator kamu ganti.
dapat dah 10 per 3. Betul tak? Guna alfa lagi mudah. Bila saya gantikan nilai 1, maka F1 negatif 7 per 6. Betul? Betul. Kan? Tapi jangan berhenti kat situ. Pada nilai negatif 2 maksimum. Okey, so kita akan ambil. So jawapan akhir dia negatif 2 10 per 3. Ini adalah maximum point. Maximum point. Pada nilai yang kedua 1 dan negatif 7 per 6. Ini adalah minimum. Okey, jadi berhenti di sini baru kita dapat markah penuh. Okey. Dari segi markah dia. Okey, dari segi markah yang pertama kamu kena ada prinsip lah, kena ada prinsip ni K1. Okay. Samakan dengan kosong. Ni K1. Samakan dengan kosong dapat dua nilai. Kemudian kamu gunakan table. Gunakan table satu markah. Sudah 3. Okey, kemudian K3 kemudian 3 kemudian ini J1. Ini satu markah, satu markah. Cukup tak markah? Markah macam berapa? 6 ya? 6 1, 2 3, 4, 5. Tak cukup lah pula. Okey. K1. Okey, yang ni kamu cari nilainya K1. K6 markah. Tapi tak boleh guna kereta lah. Tak semak boleh. Okey, yang pertama kita tengok soalan ni. Kita kali soalan dulu. 8. Okey, yang pertama kita tengok dia punya set ni, yang ada square root ni. Kita tengok kebanyakannya. Boleh dulu ke 3 set 2. Okey, sekarang ni kita ada set 2. Kemudian kita ada set 3. Kemudian kita ada set 6. Okey, ada banyak. Okey, jadi sekarang ni kita ada dua cara. Cara yang pertama, daripada ni kita samakan denominator dia. Samakan denominator dia. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yang bentuk fraction ni kita darab dengan conjugate. Itu cara yang kedua. So nanti dalam exam ni kamu pilih lah mana yang kamu rasa mudah. Yang sekarang ni saya tunjukkan bagaimana kalau kita darab dengan conjugate. Okay. Ini saya ambil cara yang kedua. Kita darab dengan conjugate. Untuk yang soalan set ni, conjugate dia mesti bergantung kepada denominator. Mesti bergantung kepada denominator. So darab dengan set 3 minus set 2. Ini datang daripada denominator. Okay, kemudian yang sebelah kanan ni kita biari. Sebelah kanan ni kita biari. Kita 3 set 2. Okey. Kemudian ini kalau kita nak selamat ni, ini buat kurungan. Okey, untuk kita selesaikan ni, yang di atas je kita expand. Maksudnya kita akan ambil 8 darab dengan set 3, 8 darab dengan negatif set 2. Kemudian ambil pula yang ni pula, darab dengan set 3. Ambil yang ni darab dengan set 2. Okey. So banyak lagi dia tu. Jadi yang kita expand tu yang di atas je. Okey, saya ringkaskan ni. Okey, so kita akan dapat 8 tolak 5 set 6. 8. Okey, seri-seri. Saya bagi jawapan lagi. Okey, ni nanti bila expand 8 set 3. Okey, kemudian 8 set 2. Ini kita expand tolak 5 set 16 tambah 5 set 12. Bahagi semua dengan bagi. Dia bagi semua dengan
Yang di bawah ni disebabkan dia conjugate, kita tak payah expand. Kita ambil je yang pertama ni kuasa 2 dapat 3. Square root kuasa 2 dapat 1. Ini sebenarnya dia per 3 tolak 1 ke 3 tolak 2 ni? 3 tolak 2. Kan? Kita padam ni. 3 tolak 2. 3 tolak 2 1 lah. Okey. Maknanya sekarang ni, ini semua ni, ini 1 ni. Jadi kita dah boleh jumlah semua lah. Okey, jadi kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan yang sini, yang ni sebenarnya yang saya tunjuk tadi 18 ni kita boleh pecah kepada 9 darab 2. Kita akan pisahkan pada 2 nombor dengan syarat satu nombor tu kita boleh buat square root. Okay. So kita akan dapat ni, kita akan dapat 3 square root of 2. Maknanya yang ni kita boleh tukar. Ni boleh tukar kepada negatif 15. Saya tulis tadi 8 set 2 je ni saya boleh tukar kepada 5 darab ni 3. So 15. Boleh? Saya tukar ini je. Ini saya tukar. Dapat ni. Okay. So tambah dengan yang 12 ni pun sama juga ni. Ni. Ini pun sama juga ni. Ini saya boleh tukar kepada 4 darab 3. So kita dapat 10 set 2. Okay. Ini kamu check lah. Ini saya boleh tukar ni. Tukar kepada 4 darab 3. Ini kamu dapat. Dan tambah dengan 23 set 2. Okay. Tujuan kita pecah macam ni supaya set tu kita boleh jumlahkan. Mana yang set yang sama kita jumlahkan. Okay, kita check. Kalau set 3 je 8 tambah 23. Kita ke 8 je 8. Ini 20 23. Ni akhir ni berapa ni? Okey, ada mungkin tertinggal tak? Betul kan? Ni tolak tambah. Yang belakang ni betul 23 set 2 Okey. Oh, maknanya ni kalau kita jumlah dapat apa? 31 Apa jumlah kat sini pula? Ini set 2. So, yang 10 set 2 tu patutnya 10 set 3. Ni set 3 lah kan? Okey. Ini 3. Patutlah. Okey, jadi sekarang ni kita jumlahkan. Okey, saya jumlahkan ni dengan yang ni. Pada sama set ni. So 8 tambah 10. Dapatlah 8 tambah 10. 18 set 3. Okey, kita tengok yang lain pula. Tolak 8. Ni tolak 8. Tolak 8. Tolak 15. Tambah 23. Macam kosong. Kosong kan? Dah. Kosong. Settle. Okay. Jadi dari segi markah dia, tengok dari segi markah, darab dengan conjugate K1. Darab dengan conjugate. Kemudian kamu expand K1. Okay. Darab conjugate satu markah. Expand yang di atas. Yang di bawah pun expand juga, tapi dia mudah. Kita fokuskan di atas K1. Kemudian kamu pemudahkan lagi K1. Dan jawapan akhir dia adalah J1. Okay. Jadi bila kita jawab soalan exam nanti, kamu tengok soalan bersama dengan markah dia, supaya kita boleh rancang kita punya jalan kerja tu perlu panjang ke pendek. Okay. So kena hati-hati supaya kita jangan buang masa. Kalau katakan markah dia 2, kamu buat sampai setengah jam, rugilah. Patutnya bila markah 2, kamu kena ada kaedah 1 dan jawapan 1. Maknanya lebih kurang 2 step je. Kalau yang 4 markah ni lebih kurang 4 step, 4 atau 5 step, tu dapatkan jawapan. Okay? Jadi bila kita jawab tu, tengok soalan bersama dengan markah dia, okay, supaya kita tak membazir masa.